Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan afiah, nikmat masih lagi diberikan peluang dapat bersama-sama duduk ataupun menelusuri majlis ilmu yang merupakan di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala dekat muka bumi ini. Semoga tuan-tuan puan-puan semua dalam keadaan sihat dan afiat insya-Allah. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kitab Qawaid Quraniyah karangan Asy-Syaikh Dr. Umar hafizahullah taala. Dan pada pagi ini tuan-tuan puan-puan kita akan menyambung kaedah yang ke-20 dan pertemuan kita pada pagi ini merupakan pertemuan yang ke-9. Sekejap tuan-tuan, saya buka slide. Baik. Baik, hadirin tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala pada pagi ini kita akan mempelajari ataupun kita akan berkongsi berkaitan dengan 3 lagi kaedah Quraniyah daripada kitab Qawaid Quraniyah yang dikarang oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala. Kaedah kita yang pertama tuan-tuan yang merupakan kaedah yang ke-20 daripada kitab ni yang dinukilkan oleh beliau hafizahullah taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj ayat yang ke-18. Suratul Hajj ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad-dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Yang bermaksud, tidakkah engkau tahu bahawa siapa yang ada siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah. Juga matahari, bulan, bintang, gunung ganang, pohon-pohon, haiwan-haiwan yang melata dan banyak di antara manusia, tetapi banyak manusia yang layak mendapatkan azab. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Tuan-tuan rahmati Allah, kaedah yang ke-20 ini daripada potongan ayat wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan Allah dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaedah ini merupakan di antara salah satu kaedah Al-Quran yang muhkam, yang jelas,
Allah Ta'ala maha adil dalam setiap tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan perempuan. Dan kaedah ini merupakan di antara salah satu ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah Ta'ala itu maha adil dalam setiap tindakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemuliaan yang paling tinggi kepada seseorang hamba hadirin adalah apabila mereka dapat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan di antara poin yang penting yang disampaikan oleh Dr. Umar dalam kitab dia, tuan-puan yang dirahmati Allah. Beliau menyatakan bahawa di antara bentuk karamah ataupun kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, kurniakan kepada hamba-hambanya adalah apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan hamba-hambanya dapat mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat menyembah Allah, dapat mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan di antara bentuk karamah ataupun kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan, kurniakan kepada hamba-hambanya. Dan sebaliknya, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang yang menghinakan diri mereka sendiri. Dinyatakan bahawa orang-orang yang menghinakan diri mereka sendiri adalah mereka yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Sehingga apa, tuan-puan? Sehingga Allah Ta'ala menghinakan mereka dengan azab. Sehingga Allah menghinakan mereka dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kaedah ni, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, merupakan di antara bentuk janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada siapa, tuan-puan? Kepada mereka yang beriman kepada Allah, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa bersama dengan mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa akan membantu mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa akan memberikan mereka hidayah dan juga petunjuk. Dengan syarat mereka senantiasa berusaha untuk mentaati segala perintah Allah, berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa yang sama, tuan-puan dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan peringatan, amaran dan juga satu bentuk isyarat bahawasanya bagi mereka yang melakukan perbuatan syirik, bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sebenarnya mereka itu menghinakan diri mereka sendiri. Mereka menghinakan diri mereka sendiri. Sebab apa, tuan-puan yang dirahmati Allah? Apa juga perbuatan yang mereka lakukan dekat dunia ni, sebenarnya ia akan kembali kepada diri mereka juga. Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa maha tinggi, tuan-puan. Apa juga yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan tidak akan menjejaskan kemuliaan, ketinggian, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka yang menghinakan diri mereka sendiri, mereka yang akan akhirnya menanggung setiap perbuatan mereka. Ya, baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selanjutnya kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ayat ataupun kaedah yang ke-20 ini, tuan-puan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Tafsir As-Sa'di menyatakan bahawa tidak ada yang dapat menghalang apa yang Allah Ta'ala inginkan dan tidak ada yang dapat menentang segala kehendaknya. Dalam ayat ini, tuan-puan dirahmati Allah Ta'ala menyatakan bahawa barang siapa yang Allah dihinakan oleh Allah, maka tak ada siapa yang boleh memuliakannya. Ia merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh menghalangnya, tuan-puan. Dan pastinya penghinaan ataupun kehinaan itu ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada mereka yang melakukan perbuatan syirik. Ditujukan kepada mereka yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Tanpa seolah-olah mereka hidup dekat dunia ni, mereka ingin hidup selama-lamanya. Seolah-olah mereka itu tidak mati. Bahkan setiap daripada kita akan bertemu dengan kematian. Kematian yang senantiasa akan datang kepada kita, tuan-puan, yang kita tak akan boleh lari daripadanya. Sehingga apa yang disebutkan oleh para ulama, bahawasanya kematian itu, tuan-puan, merupakan satu bentuk hukuman yang Allah Ta'ala telah jatuhkan kepada setiap daripada kalangan manusia. Setiap daripada kalangan manusia, bahkan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah jatuhkan hukuman mati. Yang mana apabila telah dijatuhkan hukuman mati ni, tuan-puan, apabila seorang banduan dijatuhkan hukuman mati, maka mereka akan senantiasa berusaha untuk mentaati perintah Allah sebagai satu bentuk persiapan, persediaan sebelum mereka tinggalkan dunia ni. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, Allah Ta'ala jatuhkan hukuman mati yang kita tak tahu bila kita akan mati.
Dan di antara bentuk persoalan yang kita kena tanyakan diri kita, tuan-puan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala jemput kita bertemu dengan Allah, bagaimana persediaan dan juga persiapan kita? Ya. Baik, disebut dalam kitab tafsir Al-Muyassar, barang siapa di antara manusia yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Tuan-puan, bila Allah Ta'ala hinakan seorang manusia ataupun seorang yang Allah Ta'ala nak hina mereka, tak ada siapa pun yang boleh memuliakan mereka, tuan-puan. Dan disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahawa perbuatan maksiat, perbuatan dosa merupakan sebab kehinaan hamba atas Rabbnya dan jatuhnya kedudukan mereka itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, mereka bersikap hina ke atas Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka bermaksiat kepadanya. Jika mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menghinakan mereka. Jika sebaliknya mereka berusaha untuk mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Imam Hasan Basri rahimahullah, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa akan memelihara mereka daripada melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaedah ini juga merupakan di antara satu kaedah yang membawa kita, tuan-puan, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kita kepada kehidupan kita dekat dunia ini, tuan-puan, ataupun kejayaan kita dekat dunia ini. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dapat mentaati segala perintah Allah, dapat menyempurnakan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, tuan-puan, di dunia ini dapat melaksanakan segala perintah Allah, maka ia merupakan satu bentuk kemuliaan Allah kepada kita. Tetapi sebaliknya, tuan-puan, bila mana di dunia ini manusia ataupun kita semua senantiasa melakukan dosa dan maksiat, sebenarnya itu satu bentuk penghinaan kepada kita. Dan bila Allah Ta'ala telah berbuat keputusan untuk dihinakan ataupun menghinakan seseorang hamba, wal'iyadu billah, maka ia merupakan satu perkara yang tidak akan dapat dihalang. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kaedah ini juga dinyatakan bahawa ancaman kepada mereka yang senantiasa melakukan dosa dan maksiat, pada masa yang sama tidak berusaha untuk bertaubat dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin, manusia itu di antara sifat ataupun fitrah manusia itu sentiasa terdedah kepada dosa dan maksiat. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ashabus Sunan, kullu bani Adam khata', atau kama qala, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap anak Adam itu senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa dan maksiat, sebaik-baik mereka yang melakukan dosa dan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah, apabila manusia itu melakukan dosa dan maksiat, mereka segera, Allah Ta'ala perintahkan mereka segera untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadirin, dalam kehidupan seharian kita, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk melazimi taubat dan juga istighfar kepada Allah. Bahkan melalui taubat dan istighfar ni, tuan-puan, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa kita. Allah SWT akan mengangkat darjat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat dan istighfar kita, tuan-puan, maka kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam keadaan kita sebagai manusia terdedah kepada perbuatan dosa dan maksiat, kita kena ingat bahawasanya kehidupan kita sangat singkat, tuan-puan. Kehidupan kita sangat singkat, tak lama, tuan-puan. Dan setiap daripada kita akan menemui kematian yang kita selalu ingatkan. Dan apabila kita selalu ingatkan, tuan-puan, ia merupakan peringatan kepada saya lah, khasnya. Sebab apa, tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, perkataan yang saya sampaikan itu lebih dekat dengan telinga saya berbanding tuan-tuan puan-puan. Sepatutnya apa yang saya ingatkan, apa yang saya peringatkan itu sebenarnya untuk saya, tuan-puan dirahmati Allah. Dan semoga kita dapat beroleh manfaat bersama. Hadirin
Allah Ta'ala senantiasa membuka peluang dan ruang kepada hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, lazimilah, mari kita bersama melazimi taubat dan istighfar kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahawa dalam keadaan Nabi itu tuan-tuan, seorang yang maksum, dalam keadaan Nabi SAW, Allah SWT telah ampunkan segala dosa Nabi yang terdahulu bahkan yang akan datang. Seperti mana hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma, tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma melihat kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah SWT, sehingga diriwayatkan bahawa kaki-kaki Nabi bengkak tuan-tuan. Sebab apa? Begitu lama rukuk dan sujud, begitu lama qiyam rukuk dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditanyakan kepada Nabi SAW oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma, atau kama qala, lebih kurang perkataan beliau tuan-tuan, ya Rasulullah, mengapa engkau begitu bersusah payah sedangkan segala dosa engkau yang telah berlalu, yang telah akan datang ataupun kesalahan yang engkau lakukan, Allah Ta'ala telah ampunkan seluruhnya. Apa kata Nabi SAW, tuan-tuan rahmati Allah? Atau kama qala, afala akunu abdan syakura, apakah salah ataupun apakah tidak boleh saya menjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, dalam keadaan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ampunkan segala dosa Nabi. Allah Ta'ala telah maafkan segala kesalahan Nabi, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada dosa dan kesalahan dan yang mana kesemuanya Allah Ta'ala telah maafkan, telah ampunkan. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, semakin hebat ibadah Nabi SAW, semakin banyak qiyam, rukuk dan sujud Nabi SAW kepada Allah. Pada masa yang sama, tuan-tuan rahmati Allah, dalam seharian istighfar Nabi SAW ada beberapa riwayat. Ada riwayat menyebutkan Nabi SAW beristighfar kepada Allah 80 kali sehari. Ada riwayat yang menyatakan bahawa Nabi SAW beristighfar kepada Allah 100 kali setiap hari, tuan-tuan. Itu dalam keadaan Nabi SAW telah diampunkan segala dosa dan kesalahan Nabi. Kita pula bagaimana, tuan-tuan rahmati Allah? Berapa banyak taubat dan istighfar kita kepada Allah dalam seharian? Berapa banyak taubat dan istighfar kita kepada Allah SWT dalam keseharian kita, tuan-tuan? Dan pastinya kita hadirin, akhir zaman ni lebih-lebih lagi lah, senantiasa terdedah kepada dosa dan maksiat. Di hujung jari, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, pendedahan ataupun kita memang didedahkan dengan dosa dan maksiat yang begitu mencabar zaman ni. Dan semoga Allah SWT senantiasa memelihara kita. Allah SWT senantiasa memberikan kita petunjuk, diri kita, keluarga kita dan seluruh umat ni, tuan-tuan, umumnya. Agar senantiasa Allah Ta'ala, kita harap pada Allah agar senantiasa memberikan kita petunjuk hidayah, agar kita senantiasa dapat menghadapi ujian dan juga pancaroba kehidupan akhir zaman ni, tuan-tuan. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaedah ni, tuan-tuan dirahmati Allah, Dr. Umar hanya menjelaskan beberapa bentuk perkataan yang lebih kurang berulang, tuan-tuan ni. Kebanyakan penjelasan beliau berkisar kepada kemuliaan sebagai hamba bila mana Allah mudahkan mereka mentaati perintah Allah, dan kemuliaan dan sebaliknya kehinaan kepada seorang hamba itu bila mana mereka jauh daripada Allah, mereka senantiasa melakukan dosa dan maksiat dan mereka tidak mohon ampun kepada Allah. Dan seringkali beliau mengulangi kaedah-kaedah ni, tuan-tuan, tatkala beliau menjelaskan, iaitu wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim, dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Seolah-olah beliau nak menyampaikan kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahawasanya bila mana Allah Ta'ala telah menghinakan seseorang manusia itu, maka tak ada siapa yang boleh halang. Dan kita kena berharap pada Allah agar Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada termasuk di kalangan mereka. Bahkan walaupun zahirnya dekat dunia ni, tuan-tuan dirahmati Allah, mereka yang beriman pada Allah, mereka yang termasuk di antara para syuhada, tuan-tuan ni, para anbiya alaihimussalatu wassalam, para rasul alaihimussalatu wassalam, pengikut-pengikut mereka di kalangan pengikut para anbiya, para rasul, seterusnya Nabi SAW itu sendiri, pengikut Nabi di kalangan para sahabat, bahkan sehingga kini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, walaupun pada pandangan mereka yang jauh daripada perintah Allah, mereka yang melanggar perintah Allah, tuan-tuan, dalam pandangan mereka ataupun zahirnya, apa yang kita lihat,
bila mana orang yang mentaati perintah Allah ni tuan-puan, Allah Ta'ala akan uji mereka dengan apa juga bentuk kesusahan, ujian. Walaupun nampak sukar tuan-puan yang dirahmati Allah, walaupun nampak susah, tetapi apabila Allah Azza wa Jal memudahkan mereka dapat konsisten, istiqamah mentaati segala perintah Allah, dapat mempraktikkan agama ini tuan-puan yang dirahmati Allah dalam kehidupan mereka, walaupun mereka diuji dengan ujian dan juga apa bentuk musibah, sebenarnya mereka senantiasa berada di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, walaupun nampak susah payah, walaupun nampak sengsara tuan-puan ni, tetapi bila mana mereka dapat konsisten, dapat istiqamah, dapat berpegang teguh dengan agama dan amalan agama ni tuan-puan, maka sebenarnya walaupun pada pandangan yang lain ataupun pandangan kita nampak susah dan sebagainya, sebenarnya mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala tuan-puan dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaquluna la in raja'na ila al-Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall walillahi al-'izzatu wa li rasulih wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-8 tuan-puan, Allah berfirman, Allah menukilkan perkataan orang-orang munafik. Mereka berkata, sesungguhnya jika telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dinukilkan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139. Surah Ali Imran ayat 139, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajat kedudukannya jika kamu orang-orang yang beriman kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini merupakan di antara kemuliaan mukmin, kemuliaan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kalau kita nak kaitkan dekat zaman kita tuan-puan, di akhir zaman ni, dalam keadaan kita menghadapi apa juga bentuk ujian, dalam keadaan seluruh kaum muslimin tuan-puan dekat dunia ni menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah tatkala mereka ataupun kita semua berusaha untuk senantiasa beriman kepada Allah, berusaha untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama dan juga amalan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, yang Rasul SAW dan juga para sahabat tunjukkan kepada kita, maka insya-Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan meninggikan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, kedudukan kita tuan-puan. Sebab itu Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala diriwayatkan pernah berkata tuan-puan, ini di antara satu perkataan yang sangat istimewa, yang merupakan di antara perkataan yang sangat bermanfaat tuan-puan. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan kaedah Quran yang kita nukilkan ni tuan-puan, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18 ni tuan-puan, kata Syekhul Islam rahimahullah, karamah ataupun kemuliaan itu dalam keistiqamahan yang berterusan. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hamba-Nya dengan suatu karamah yang lebih besar daripada taufiknya kepada sesuatu yang dicintai dan diredainya, iaitu ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuhnya. Mereka itu merupakan di antara wali-wali Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-62, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kerisauan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadirin, apa maksud karamah? Syekhul Islam di antara para ulama hadirin yang Masya Allah, yang apabila beliau menjelaskan berkaitan dengan karamah, berkaitan dengan wali-wali ni tuan-puan, di antara rujukan yang terbaik apabila kita membaca penulisan-penulisan beliau melalui kitab-kitab beliau tuan-puan ni, subhanallahil azim. Karamah ni apa tuan-puan? Karamah ni ialah kadang kita kena memahami dengan kefahaman yang benar berkaitan dengan maksud wali ni tuan-puan. Wali, siapakah wali Allah? Apabila kita tidak memahami maksud wali Allah yang sebenarnya tuan-puan, maka kita akan terdedah dan juga cenderung tuan-puan kepada kefahaman ataupun ajaran-ajaran yang menyeleweng sebenarnya. Maksud wali ni apa tuan-puan? Maksud wali ni adalah kekasih Allah.
Siapakah kekasih-kekasih Allah Ta'ala? Kekasih-kekasih Allah Ta'ala, tuan-tuan, adalah mereka yang Allah Ta'ala berikan hidayah taufik mentaati segala perintah Allah. Dan pada masa yang sama mereka dapat konsisten istiqamah mentaati segala perintah Allah. Saya nak timbulkan persoalan. Tuan-puan, adakah kita layak menjadi wali? InsyaAllah, kita semua layak menjadi wali. Bagaimana nak menjadi wali, tuan-puan? Tak kala kita berusaha untuk mentaati segala perintah Allah dalam kehidupan kita. Tak kala kita berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah SWT, tuan-puan. Maka itu di antara tanda-tanda kewalian. Wali ni, tuan-puan rahmati Allah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bukanlah kita katakan mereka yang boleh terbang, mereka yang boleh menzahirkan keajaiban-keajaiban, tuan-puan. Walaupun kita tak menafikan karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada para wali Allah SWT. Tetapi itu bukanlah di antara tanda-tanda wali yang sebenar, tuan-puan. Sebab apa? Ada dua wali kan, ada dua bentuk wali, iaitu wali Allah dan juga wali syaitan, wal'iyadzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bila mana seorang yang dikatakan wali itu, apabila kita melihat kehidupan mereka, kehidupan yang sesuai dengan syariat, kehidupan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan seorang yang bertakwa pada Allah, seorang yang berusaha untuk menjaga amalan-amalan perintah-perintah Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah itu di antara wali Allah. Tetapi sebaliknya, tuan-puan, apabila ada yang mendakwa menjadi seorang wali ataupun ada yang dikatakan sebagai seorang wali, tetapi pada masa yang sama apabila dilihat kehidupannya tidaklah mengikuti sunnah Nabi SAW, bahkan meninggalkan sunnah Nabi, menyelisihi sunnah Nabi SAW, apatah lagi melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, yang Allah Ta'ala murkai, yang termasuk di antara larangan-larangan dalam agama ni, tuan-puan, itu bukan wali Allah, sebaliknya ia merupakan wali syaitan. Sebab itu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala ada menulis kitab berkaitan dengan perbezaan di antara wali-wali Allah dan juga wali-wali syaitan. Itu di antara buku yang sangat bermanfaat, tuan-puan, untuk kita bacalah. Cuma kena apabila kita baca itu, tuan-puan, insya-Allah kita akan dapat pendedahan berkenaan tentang siapakah wali yang sebenar, apakah ciri-ciri mereka, dan juga siapakah wali syaitan dan apakah ciri-ciri mereka. Dan apabila kita dapat membezakan di antara keduanya, tuan-puan, dengan panduan yang ringkas seperti kita sebutkan tadi, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita dapat berpegang teguh dengan kekasih-kekasih Allah yang sebenar, kekasih-kekasih Allah yang senantiasa berusaha untuk mengajar manusia untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mengajar manusia itu untuk mentauhidkan Allah Taala. Wallahu taala alam bissawab. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, kena berhati-hatilah dalam perkara ini kan. Kesimpulannya, tuan-puan dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa perkara yang kita boleh ambil ataupun kita boleh simpulkan daripada kaedah ni, tuan-puan. Di antaranya adalah barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan ketaatan kepadanya, merekalah orang yang paling mulia. Hadirin, salah satu tanda kita nak lihat keadaan kita ataupun kedudukan kita di sisi Allah, tuan-puan, kita kena muhasabah bagaimana ketaatan kita, bagaimana amalan kita, tuan-puan, bagaimana kita dengan amalan-amalan agama yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Bila mana Allah Ta'ala mudahkan kita dekat dengan Allah, mudahkan kita untuk taat kepada Allah, ikut sunnah Nabi SAW, maka insya-Allah Ta'ala itu di antara bentuk kemuliaan Allah kepada kita. Tetapi sebaliknya, tuan-puan, bila mana kita semakin jauh, contoh amalan-amalan agama pun semakin kurang, jauh daripada sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita kena kembali, tuan-puan, kita kena sama-sama muhasabah, kembali balik, hadirinnya muhasabah kembali, cari suasana yang baik untuk tuan-tuan rahmati Allah, dampingi para ulama, dampingi orang-orang saleh, semua Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, kemuliaan sebagai seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala senantiasa akan memelihara, tuan-puan. Walaupun zahirnya nampak susah payah, sengsara, tuan-puan, bahkan kalau kita baca cerita berkaitan dengan Ashabul Ukhdud di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Ashabul Ukhdud ni, tuan-puan, yang mencampakkan orang-orang yang beriman ke dalam parit yang dibakar, tuan-puan, dengan api. Walaupun dalam pandangan mata yang memerhatikan keadaan tersebut, orang-orang beriman itu dicampakkan ke dalam api, tuan-puan, mati dalam keadaan dibakar demikian. Tetapi ia merupakan sebenarnya nikmat yang sangat besar daripada Allah bila mana Allah Ta'ala mematikan mereka dalam keadaan mereka beriman kepada Allah. Sebaliknya, ancaman kepada
mereka yang membuat parit tadi. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, penghinaan bagi mereka yang melakukan perbuatan syirik dan melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala murkai. Hadirin, kita kena senantiasa mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT memelihara kita daripada perbuatan dosa dan maksiat, apatah lagi daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Apa di antara doa Nabi SAW, tuan-tuan? Allahumma inna na'udzubika, dalam bentuk jamak, tuan-tuan ni, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni astaghfiruka bima la a'lamu. Allahumma inna na'udzubika. Dah biasa baca doa dalam keadaan jamak, tuan-tuan ni. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kalau ikut riwayat hadis tu, tuan-tuan rahmati Allah, dibaca dalam keadaan mufrad, tuan-tuan, dalam keadaan berseorangan. Ya Allah, peliharalah diri kami daripada melakukan perbuatan syirik dalam keadaan kami ketahui itu perbuatan syirik, dan juga mohon ampun kepada Allah Ta'ala daripada melakukan perbuatan syirik dalam keadaan tak tahu, tuan-tuan. Sebab apa? Mungkin kita tak mengetahui, mungkin kita tak tahu kan, ataupun mungkin kita tergelincir, tuan-tuan, dalam keadaan mungkin kita tak tahu, kita jahil. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin, tiada sesiapa yang mampu menghalang ketentuan Allah Ta'ala apabila dia menghinakan mereka yang dikehendakinya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam dunia ni, tuan-tuan, tak kala kita hidup dekat dunia ni, dalam hati kita, kita kena senantiasa mendidik hati kita, tuan-tuan. Untuk apa? Untuk berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka dengan Allah. Jangan sekali-kali, tuan-tuan, kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita, tuan-tuan, kita kena senantiasa berbaik sangka dengan Allah. Sangkaan kita, tuan-tuan, kepada Allah, kita kena usahakan untuk sentiasa dalam bentuk sangkaan yang baik. Sebab apa, tuan-tuan rahmati Allah? Nabi SAW sebut dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, kata Allah Ta'ala, atau kama qal, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku mengikut persangkaan hamba-Ku kepada aku, tuan-tuan. Kita kena berbaik sangka dengan Allah, tuan-tuan. Ya? Jangan kita berburuk sangka dengan Allah. Tak kala kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, tuan-tuan, dalam perkara dunia dan juga perkara akhirat. Dunia dan juga perkara akhirat, tuan-tuan, perintah untuk tawakal ni kedua-dua kehidupan. Kehidupan dekat dunia pun kita kena bertawakal dengan Allah dengan tawakal yang sebenar. Kehidupan dengan akhirat pun, tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bentuk tawakal yang sebenar, tuan-tuan, untuk kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat? Bagaimana, tuan-tuan? Dalam kehidupan dunia ni Allah perintahkan kita untuk berusaha. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim Allah perintahkan kita untuk berusaha. Tawakal yang sebenar tidak menafikan usaha, tuan-tuan. Nanti kita akan jelaskan dalam ada kaedah yang seterusnya, tuan-tuan, tentang tawakal ni juga. Kita jelaskan detail kat situ, insya-Allah. Cuma nak sebutkan berkaitan dengan kesimpulan yang ketiga ni, tuan-tuan. Tiada siapa yang mampu menghalangi ketentuan Allah apabila dia menghinakan mereka yang dikehendakinya. Tawakal berkaitan akhirat, tuan-tuan rahmati Allah, kita kena senantiasa berusaha berbaik sangka dengan Allah, kita berusaha untuk mentaati segala perintah Allah sebaik-baiknya. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik, tuan-tuan rahmati Allah. Kita jangan buruk sangka dengan Allah. Itu di antara bentuk tawakal kita pada Allah. Agar apa, tuan-tuan? Agar Allah Ta'ala tak memasukkan kita ke dalam golongan yang Allah Ta'ala hinakan. Kita jangan buruk sangka Allah. Jangan kita buruk sangka kepada Allah, Allah Ta'ala nak hinakan kita, tuan-tuan. Tidak. Kita kena senantiasa berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah. Ya? Dan semua Allah Ta'ala mudahkan kita, insya-Allah menjadi di antara hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala radai. Baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada persoalan berkaitan dengan kaedah ni, tuan-tuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita telah bertaubat dengan taubat nasuha, kadang-kala kita tetap akan diuji dengan dosa yang sama selepas beberapa lama. Bagaimana kita hendak menjaga taubat nasuha kita itu? Atau adakah kita perlu senantiasa memperbaharui taubat nasuha kita sehingga ke akhir hayat? Barakallahu fiik, Abang Syahrum. Hadirin yang dirahmati Allah, insan seperti mana yang kita sebut dalam hadis tadi, kullu bani adam khata'. Setiap manusia ni, tuan-tuan, mereka akan sentiasa melakukan dosa dan kesalahan. Apabila kita berusaha untuk bertaubat dengan taubat nasuha, tuan-tuan, setelah kita taubat dengan taubat nasuha, kita diuji dengan bentuk dan dosa kesalahan yang lama, tuan-tuan. Kita nak buat macam mana? Kita taubat nasuha lagi, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tak ingat hadis, cuma saya ingat saya taubat ia merupakan di antara hadis yang sahih.
berkaitan dengan hamba Allah Ta'ala ni tuan-puan, di antara ciri-ciri hamba Allah yang Allah Ta'ala sangat cinta tuan-puan, bila mana mereka melakukan dosa dan maksiat, pada masa yang sama mereka mengetahui Allah Ta'ala itu senantiasa menerima taubat mereka. Cuma jangan salah faham tuan-puan, ni maknanya apa? Jangan pula kita sengaja melakukan dosa dan maksiat. Maksudnya tuan-puan, kita usaha dah insya-Allah, usaha sungguh-sungguh dah untuk bertaubat kepada Allah. Kita usaha sungguh-sungguh dah untuk taubat nasuha, kan, dengan ciri-ciri taubat nasuha, azam untuk tak kembali, azam untuk tinggalkan terus, kan. Kemudian setelah tu Allah uji pula usaha untuk perbaharui tuan-tuan. Dan sebenarnya abang dah jawab juga itu secara tak langsung. Kita kena senantiasa memperbaharui taubat nasuha tu tuan-tuan. Bila Allah uji dengan dosa dan maksiat lagi tuan-tuan, kita taubat lagi pada Allah Ta'ala. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala. Kita usaha untuk hindari. Hatta sebenarnya tuan-tuan, taubat nasuha itu sendiri ada syarat-syarat dia, kan. Kita pun sebutkan secara ringkas tadi. Di antaranya usaha sungguh-sungguh untuk tak mengulanginya. Usaha niat dalam hati memang sungguh-sungguh nak tinggalkannya. Ini di antara bentuk taubat nasuha tuan-tuan. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat nasuha yang kita usahakan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebab itulah apabila kita melakukan dosa dan maksiat, segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Segerakan. Jangan tangguh-tangguhkan taubat dan istighfar. Jangan tangguh-tangguhkan taubat kepada Allah. Segera tuan-tuan. Bahkan itu di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila mereka melakukan dosa dan maksiat, segera sujud mohon ampun pada Allah. Segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Wallahu alam bissawab. Dan perkara yang kita kena, Assalamualaikum. Sekejap Puan Aziz, sekejap ya. Dan di antara perkara yang kita kena ambil perhatian tuan-puan adalah jangan sekali-kali buruk sangka dengan Allah tuan-puan. Jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan kita anggap Allah Ta'ala tak suka saya ni, Allah Ta'ala tak sayang saya. Jangan tuan-puan. Itu di antara salah satu bentuk talbisu iblis. Di antara salah satu bentuk belitan iblis kepada kita. Wallahu a'lam. Ya Puan Aziz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam kita melakukan taubat ya, mungkin kita solat taubat setiap hari, istighfar ya. Yeah. Okey, ada tak Allah tunjukkan pada kita bahawa tak ada tanda-tanda taubat kita tu Allah terima? Baik. Maksudnya persoalannya Puan Azia, okay. Apakah tanda-tanda Allah Ta'ala terima taubat kita? Terima taubat kita, ya. Nah. Baik. Okey, itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, di antara tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima taubat kita tuan-puan, apabila Allah Ta'ala pelihara kita daripada melakukan dosa dan kesalahan yang sama. Maknanya apabila Allah Ta'ala mudahkan kita dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kita dah telah lakukan, itu merupakan antara tanda-tanda Allah Ta'ala terima taubat kita. Hadirin. Cuma bila mana kita diuji dengan dosa dan kesalahan yang sama tuan-puan, sebagai contoh, terus kembali taubat dan istighfar kepada Allah Ta'ala. Terus kembali tuan-puan, jangan tangguh-tangguh. Dan pada masa yang sama, jangan mempermain-mainkan taubat sebagai contoh, kan. Jangan mempermain-mainkan taubat. Dan di antara bentuk yang sebenarnya manusia ditipu oleh iblis ataupun syaitan tuan-puan, bila mana mereka sengaja suka untuk melakukan dosa dan maksiat. Pada masa yang sama mereka mengharapkan, tak apa, Allah Ta'ala kan Maha Pengampun, Allah Ta'ala kan Maha Penyayang. Maknanya apa tuan-puan? Dia suka-suka, dia bermain-main dengan taubat ni. Sedangkan tuan-puan rahmati Allah, kita kena bertaubat dengan Allah dengan taubat nasuha tadi, taubat yang sungguh-sungguh dan berazam dalam hati kita tuan-puan, tinggalkan semua perkara, kembali kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Cuma bila mana dalam keadaan kita berusaha untuk bertaubat tu tuan-puan, kita berusaha untuk membersihkan diri kita daripada dosa dan maksiat, tergelincir pula tuan-puan, segera bertaubat dan beristighfar pada Allah. Pada masa yang sama hadirin, di antara perkara yang kita kena ambil perhatian juga berkaitan dosa dan maksiat ni, tuan-puan, kita jangan cerita dekat orang dosa dan maksiat kita tuan-puan ni. Jangan cerita dekat orang. Ini pun di antara perkara yang bermasalah, kan, ataupun yang kadang orang salah faham. Hadirin, tak kalau orang meminta kita untuk kita cerita berkaitan dosa dan kesalahan kita jangan cerita tuan-puan. Bahkan kita jangan dok share dengan orang tentang dosa yang kita pernah buat sebagainya. Sebab apa tuan-puan? Ia merupakan satu bentuk kita sebenarnya mendedahkan diri kita ataupun keaiban diri kita dalam keadaan sebenarnya tuan-puan, Allah Ta'ala telah tutup keaiban kita. Tak boleh tuan-puan, melainkan kita katakan dalam keadaan kita nak mohon nasihat peribadi, kan, contoh.
Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman saya juga tuan-puan, ni kadang bila mana kita menghadapi permasalahan suami dan isteri tuan-puan, permasalahan rumah tangga lah khasnya, untuk kita nak menjalani ataupun untuk kita nak berikan nasihat yang terbaik tuan-puan, memang kita kena tahu cerita. Maka dalam keadaan kita sebenarnya nak melakukan islah di antara kedua ni tuan-puan, maka tak menjadi masalah lah untuk kita tahu. Tapi amanah untuk diri kita tu sebenarnya yang menjadi orang yang berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga tadilah, di antara contoh kita bagi. Kita yang diberikan contoh, fulan ni macam ni, suami saya macam ni, ustaz, isteri saya macam ni, mereka macam ni, mereka macam ni. Macam ni tuan-puan tak ada masalah. Cuma amanah kepada mereka yang diberikan amanah tadi untuk menutup ataupun menyimpan keaiban yang yang menghadapi masalah tadi tuan-puan. Ini tak menjadi masalah. Adapun yang menjadi masalah ni tuan-puan, bila mana di hadapan orang ramai, kan, di hadapan orang ramai tuan-puan diceritakan keaiban, kesalahan yang pernah dilakukan, wala'iyadzubillah. Itu di antara perkara yang kita kena jauhi tuan-puan. Apa jua bentuk dosa dan kesalahan yang kita pernah lakukan dahulu tuan-puan, kita tak perlu nak cerita ke orang lain. Sebab apa? Allah Ta'ala telah tutup keaiban kita. Mengapa kita nak mendedahkan dosa dan keaiban kita yang Allah Ta'ala telah tutup? Dan mungkin kita boleh share juga doa di antara doa pagi petang apa tuan-puan yang Rasulullah SAW baca ataupun ajarkan kepada kita untuk kita baca pada waktu pagi apa tuan-puan? Allahumma stur aurati wa amin rawati, kan? Tuan-puan boleh rujuk dalam kitab Hisnul Muslim sebagai contoh. Di antara zikir-zikir pagi dan petang Nabi SAW, Nabi mohon kepada Allah agar apa? Allah Ta'ala menutup aurat, maksud menutup keaiban kita tuan-puan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cuma tanda-tandanya tuan-puan, bila mana Allah Ta'ala pelihara kita daripada melakukan dosa dan kesalahan yang sama, pada masa yang sama kehidupan kita semakin baik, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, Allah Ta'ala memudahkan kita untuk kita berada dalam suasana yang salihah, bi'ah yang salihah, suasana yang salihah, rakan-rakan yang baik, rakan-rakan yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, maka itu di antara bentuk tuan-puan ni tanda-tanda Allah Ta'ala terima taubat kita. Dan yang paling penting hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkaitan dengan taubat ni tuan-puan, bila mana Allah Ta'ala terima taubat kita, ya Allah, sesungguhnya kita lah orang yang paling murni. Teringat dalam hadis yang sahih berkaitan dengan apa tuan-puan, berkaitan dengan ada di antara kita boleh sebutkan di antara sahabiah lah tuan-puan, yang mana datang jumpa Nabi SAW mengaku telah melakukan perbuatan zina tuan-puan, dalam keadaan dia dah berkahwin, kemudian datang jumpa Nabi SAW. Dan sebenarnya tuan-puan ada faedah daripada kisah ni yang kita boleh ceritakan sebentar lagi insya-Allah. Datang jumpa Nabi tuan-puan, seorang wanita ataupun sahabiah yang hidup di zaman Nabi SAW, datang jumpa Nabi mengaku, ya Rasulullah, saya telah berzina, maka bersihkanlah saya ya Rasulullah, sucikanlah saya ya Rasulullah. Dan sebenarnya tuan-puan tak perlu pun untuk beliau jumpa Nabi, memadai beliau taubat nasuha tuan-puan, Allah Ta'ala ampun. Cuma dalam keadaan beliau seorang sahabiah iman kuat pada Allah tuan-puan, beliau rasa hidup tak senang bila mana Allah Ta'ala tak hukum ataupun bersihkan beliau tuan-puan. Dan kita ketahui bila mana dosa melakukan perbuatan zina ini, apabila seorang yang belum berkahwin maka dihukum sebat tuan-puan. Tetapi apabila mereka yang telah berkahwin akan dihukum merejam sampai mati. Maka kita katakan sahabiah ni tuan-puan rahmati Allah, kalau ikut hukum hudud akan dikenakan hukuman rejam sampai mati. Setelah datang jumpa Nabi SAW tu, maka Nabi perintahkan, kembalilah kamu, pulanglah kalian. Kemudian datanglah kembali setelah melahirkan anak. Kemudian tuan-puan rahmati Allah, setelah melahirkan anak datang lagi jumpa Nabi SAW, kisah yang ringkas tuan-puan kita ringkaskan. Ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan zina, maka bersihkanlah saya, sucikanlah saya ya Rasulullah. Setelah itu tuan-puan rahmati Allah, Nabi SAW perintahkan untuk pulang kembali lagi tuan-puan, sehinggalah selesai tempoh susu kepada bayi tadi. Maka setelah selesai tempoh susu tuan-puan rahmati Allah, lebih kurang 2 tahun, datang lagi jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan zina, maka bersihkanlah saya. Maka tuan-puan rahmati Allah, ditegakkan hudud, maka direjam sampai mati tuan-puan. Bahkan ada riwayat yang menyatakan, wallahu alam, saya pun tak berapa pasti sama ada kisah yang sama ataupun kisah yang berbeza. Maka tatkala dilakukan rejam tu tuan-puan, maka darah terpercik terkena ada salah seorang di antara sahabat Nabi SAW. Maka mereka merasa macam geli tuan-puan. Nabi SAW kata apa? Jangan berbuat demikian. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahawa ada di antara sahabat itu tuan-puan yang melakukan perbuatan tersebut, akhirnya Nabi SAW salatkan jenazah dia. Masya Allah, satu bentuk kemuliaan.
Nabi SAW kata apa tuan-puan, jangan berbuat demikian, jangan merasa geli dan sebagainya. Sebab apa tuan-puan? Sesungguhnya Allah SWT telah menerima taubat sahabiah tadi. Yang mana jika taubat tersebut diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, nescaya akan memadai untuk mereka. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, keutamaan bagi taubat dan istighfar pada Allah Ta'ala, bahkan taubat nasuha. Apa di antara faedah tuan-puan kisah ni? Sebenarnya para ulama jelaskan, bila mana sahabiah itu tuan-puan tak kembali jumpa Nabi, maka tak ditegakkan hudud. Tetapi bila mana dia datang juga jumpa Nabi tuan-puan, maka ditegakkan hudud. Dan beberapa kali sebenarnya Nabi SAW perintahkan untuk kembali itu tuan-puan, bila mana dia tak kembali sebenarnya hudud tak ditegakkan, tetapi beliau kembali. Sebab apa? Beliau senantiasa merasa tak bersih tuan-puan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, saya rasa cukup kot insya-Allah setakat tu. Seterusnya tuan-tuan rahmati Allah, kaedah yang ke-21. Kaedah yang ke-21 yang dinukilkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendahuluan tuan-tuan rahmati Allah, ini merupakan salah satu kaedah Al-Quran yang muhkam, yang jelas dalam masalah interaksi Allah Ta'ala dan juga makhluknya dan juga sebaliknya. Kaedah ini datang tuan-tuan setelah kisah berkaitan jihad Rasulullah SAW dan juga para sahabah dalam peristiwa peperangan Tabuk, dan ia juga merupakan di antara kemuliaan Nabi dan juga para sahabah. Allah SWT berfirman dalam surah Taubah ayat 117 hingga ayat 119 tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Surah Taubah ayat 117 hingga 119. Tuan-tuan rahmati Allah, maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam keadaan kesulitan, setelah hati segolongan daripada mereka hampir berpaling. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, sehingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit, yakni pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari daripada siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap taubat. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha penerima taubat lagi maha penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, kaedah yang ke-21 ni tuan-puan datang setelah cerita di dalam Al-Quran berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perjuangan Nabi SAW, jihad Nabi SAW dan juga para sahabat dalam peristiwa peperangan Uhud. Hadirin, apabila kita menyelusuri ayat-ayat tersebut, hadirin yang dirahmati Allah, juga berkaitan dengan taubat, maka secara umumnya tuan-puan beberapa kaedah yang kita kongsikan pada pagi ni, di antara fokusnya adalah berkaitan dengan taubat dan keutamaan taubat. Hadirin, apabila kita membaca kisah peperangan Tabuk, peperangan Tabuk ni tuan-puan, memang di antara peperangan yang Masya Allah, walaupun peperangan tu tak terjadi sebenarnya, tetapi Nabi SAW dan para sahabat keluar berjihad, tapi peperangan tu tak jadi perang. Cuma ceritanya kepada siapa tuan-puan? Kepada mereka yang tidak turut serta menyertai peperangan. Maka Allah Subhanahu wa taala nukilkan ataupun turunkan ayat berkaitan dengan kisah mereka tuan-tuan.
Terutamanya kisah 3 orang sahabat Nabi yang Allah Ta'ala terima penangguhan taubat mereka. Siapa nama sahabat tu tuan-tuan rahmati Allah? Seingat saya tuan-tuan, salah seorang nama sahabat tersebut namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sekejap tuan-tuan ni saya pastikan tayyib kisah sahabat. Naam. Tayyib. Hadirin. Naam. Nama sahabat tu tuan-tuan, yang 3 orang sahabat tu adalah, saya sebut namanya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan boleh catat insya-Allah. Yang pertama Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Kemudian yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, Hilal ibn Umayyah radhiyallahu taala an. Hilal ibn Umayyah. Dan yang ketiga tuan-tuan rahmati Allah adalah sahabat Nabi yang bernama Murarah. Murarah bin Ar-Rabi'. Murarah ibn Ar-Rabi' radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah berkaitan dengan 3 orang sahabat ni tuan-puan, di antara kisah yang kita kena baca tuan-puan, dan kita kena dengar cerita berkaitan dengannya. Subhanallah, terlalu banyak manfaat dan faedah daripada kisah-kisah tersebut. Secara ringkas ni tuan-puan yang dirahmati Allah, nak detail tuan-puan ni panjang. Ringkas ni tuan-puan, sahabat-sahabat ni, sebelum ni tuan-puan mereka tak miss menyertai peperangan bersama Nabi. Cuma dalam peristiwa peperangan Tabuk ni tuan-puan mereka tak sertai. Sebab apa? Allah uji mereka dengan beberapa bentuk ujian tuan-puan. Di antara ujiannya adalah tanaman mereka tuan-puan, yang mana sebelum ni tak pernah ada hasil macam tu. Semasa syiar ataupun semasa diseru untuk jihad tuan-puan, ketika itulah tanaman-tanaman tersebut subur. Itu di antara bentuklah tuan-puan, sehingga mana mereka tak sertai peperangan. Di antara sebabnya tersebut tu tuan-puan. Bila mana di antara sunnah Nabi, bila mana Nabi kembali ke medan, daripada medan perang tuan-puan, maka Nabi SAW akan terlebih dahulu Nabi SAW akan singgah ke Masjid Nabawi tuan-puan. Maka setelah kembali daripada jihad tu tuan-puan, akan datanglah orang-orang munafik kan, yang mana mereka akan menyatakan, memberikan pelbagai bentuk alasan tuan-puan, sebab dan sebagainya, untuk menyelamatkan diri mereka. Dan Nabi SAW apabila ditanyakan kepada 3 orang sahabat ni tuan-puan, dan memang seingat saya tuan-puan yang dirahmati Allah, Nabi tanya tentang mereka, mengapa mereka tak sertai perang. Maka mereka kata apa tuan-puan, di antara sahabat-sahabat ni sebut, saya merupakan seorang yang Allah berikan kemahiran berkata-kata tuan-puan, seorang speaker yang baik. Boleh saja saya nak cerita pada Nabi sebab-sebab untuk saya selamatkan diri, tapi saya memang tak ada sebab. Maka mereka kata tuan-tuan, mereka tak ada sebab, mereka tak sertai peperangan. Dan akhirnya tuan-tuan rahmati Allah, disebabkan itulah Allah Ta'ala menangguhkan taubat mereka tuan-tuan. Allah Ta'ala tangguhkan terima taubat mereka, dan mereka Allah Ta'ala uji. Diboykot tuan-tuan rahmati Allah selama dalam tempoh lama tuan-tuan ni. Ada ke satu detail yang kita boleh tengok. Cuma lama lah tuan-tuan, dalam tempoh lama sangatlah. Beberapa bulan kot tuan-tuan. Sehingga akhirnya Nabi SAW perintahkan isteri mereka pun untuk berpisah daripada mereka. Mereka diboykot oleh para sahabat, mereka nak melakukan urusan jual beli, mereka tak akan diterima tuan-puan, memang diboykot. Tetapi akhirnya tuan-puan rahmati Allah, mereka itu merupakan di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang taubat mereka taubat yang benar, taubat mereka taubat yang nasuha, taubatnya Allah Subhanahu Wa Taala terima tuan-puan. Akhirnya Allah Taala terima taubat mereka. Dan Allah Taala rakamkan kisah mereka di dalam Al-Quranul Karim yang kita bacakan sebentar tadi, ya. Tuan-puan boleh cari kisah detail ni tuan-puan di kitab-kitab berkaitan dengan kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Kembali kepada kaedah kita tuan-puan yang dirahmati Allah. Ada beberapa bentuk, ada 2 penafsiran para ulama yang kita nukilkan dekat sini. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir As-Sa'di menyatakan bahawa Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam ucapan, perbuatan, dan dalam setiap keadaan mereka. Kemudian dalam kitab tafsir Al-Muyassar menyebutkan bahawa taatilah perintah Allah Ta'ala dan jauhilah larangannya dalam setiap apa yang kalian kerjakan dan tinggalkan. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang menepati janji dan sumpah mereka dalam setiap keadaan. Hadirin, kaedah ni fokus berkaitan dengan perintah Allah Ta'ala untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar, perintah Allah Ta'ala untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Dan keutamaan mereka yang berusaha untuk senantiasa berkata benar. Apa satu hadis kot?
qulil haqq walau kana murra. Ucapkanlah perkataan yang benar walaupun ianya pahit. Kemudian Dr. Umar dalam kitab di tuan-puan rahmati Allah Ta'ala, beliau cerita ringkas juga berkaitan dengan kisah peperangan Taubuk itu, tapi ringkas sangatlah tuan-puan. Cumanya bila mana kisah sahabat Nabi, 3 orang sahabat Nabi yang bertaubat dengan Allah Ta'ala ni tuan-puan, mereka bertaubat dengan taubat yang benar, perkataan yang benar tuan-puan, mereka tak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, iaitu mereka tak berbohong, mereka tak berdusta tuan-puan ni. Cuma subhanallahil azim, ujian kepada para sahabat ni dalam keadaan ujian yang sangat berat tuan-puan. Tempoh yang agak lama mereka diboikot, tapi mereka tetap teguh dengan kebenaran, mereka tak berbohong. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kemanisan kepada mereka tuan-puan, iaitu Allah Ta'ala terima taubat mereka. Beliau hafizahullah, penulis kitab ni tuan-puan, Dr. Umar, memberikan beberapa isyarat di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan contoh-contoh orang yang jujur ni tuan-puan, orang yang jujur. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-51. Surah Yusuf ayat yang ke-51. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dirakamkan kisah ni. Qalat imra'atul aziz al-ana hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Isteri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Siapa tuan-tuan yang jujur ni siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan hadis ini lafaz Imam Muslim, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa innal birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Hendaklah kalian bersifat jujur, kerana sesungguhnya sikap jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan membawa kepada syurga, dan seseorang senantiasa berlaku jujur dan tetap berlaku jujur sehingga dia akan dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, itu di antara perkara ataupun ayat-ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW berkaitan keutamaan untuk bersikap jujur. Kemudian Allah SWT juga berfirman berkaitan dengan sifat-sifat penghuni syurga Allah Taala. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-17, Allah SWT berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tetap dalam ketaatan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-119, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah SWT berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, kejujuran mereka. Bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir air-air sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang besar. Ayat yang seterusnya tuan-tuan dalam surah dalam Al-Quran, dalam suratul Ahzab, Allah SWT berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah SWT telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Untuk siapa tuan-tuan rahmati Allah? Untuk mereka yang melakukan perbuatan, ucapan, dan dalam setiap keadaan mereka senantiasa jujur, dan pada masa yang sama senantiasa berusaha untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Baik. Itu di antara beberapa ayat tuan-tuan yang dirahmati Allah yang dinukilkan berkaitan dengan keutamaan bersifat jujur. Keutamaan untuk bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa kisah yang dinukilkan berkaitan dengan perkara ni. Di antaranya yang dinukilkan oleh Dr. Umar berkaitan dengan Ibrahim Al-Harbi yang berkata berkaitan dengan imam ahli hadis, iaitu Harun Al-Hammal,
Kata beliau, tuan-tuan rahmati Allah, jika sahaja berbohong itu halal, nescaya Harun alaihi salam akan tetap meninggalkan berbohong untuk mensucikan dirinya. Harun alaihi salam pula. Harun al-Hammal, tuan-tuan ni. Harun al-Hammal, ya. Maknanya apa, tuan-tuan? Di antara larangan dalam agama ni adalah larangan untuk berbohong. Larangan untuk mengeluarkan perkataan yang dusta. Walaupun sebenarnya boleh je kan orang yang memiliki kepetahan berkata-kata, kemahiran berucap, kemahiran melakukan ucapan yang boleh mengelirukan ke dan sebagainya, boleh mempengaruhi, tuan-tuan. Tetapi berbohong, berkata dusta itu merupakan di antara perkara yang dilarang dalam agama. Jelas, tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian Al-Imam Auza'i rahimahullah pernah mengatakan bahawa demi Allah, andai sahaja seorang penyuruh dari langit menyerukan bahawa bohong itu halal, nescaya aku tetap tidak akan berbohong. Maknanya apa, tuan-tuan rahmati Allah? Betapa para ulama salaf, ulama-ulama orang-orang saleh terdahulu, tuan-tuan rahmati Allah, mengetahui bahawa ia merupakan salah satu perkara yang jelas dalam agama ni, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan perkara ataupun perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Lawan kepada berkata benar adalah berkata dusta, tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa berkata dengan perkataan yang benar, bersama dengan orang-orang yang benar, dan Allah SWT melarang kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta, dan Allah Ta'ala larang juga untuk kita bersama dengan mereka yang senantiasa melakukan pendustaan. Kesimpulannya, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala kepada orang yang beriman untuk sentiasa bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang benar. Kemudian keutamaan berkata dengan perkataan yang benar dan jujur. Ancaman kepada mereka yang berkata dengan perkataan yang dusta dan pembohongan, tuan-tuan, ini pembohongan. Hadirin, tak kala kita hidup kat dunia ni kan, nak keluarkan perkataan yang benar ni, tuan-tuan, nak berlaku jujur ni memang ujian daripada Allah. Dan pada masa yang sama, ia berkait dengan hati kita, tuan-tuan. Bagaimana interaksi hati kita, iman kita dengan Allah SWT. Allah perintah kita untuk kita berkata benar, berkata jujur. Dalam keadaan sebenarnya, tuan-tuan, kita tahu bila kita berkata benar, bila kita berkata jujur, kesan ataupun natijah yang kita peroleh itu, tuan-tuan, merupakan satu bentuk yang besar ujian dia. Mungkin kita akan kena boikot, contoh kan, seperti mana para sahabat tadi. Taubat sahabat tadi, tuan-tuan ni. Mereka tahu bila mana mereka berkata jujur, tuan-tuan, Rasulullah SAW akan murka dengan mereka. Rasulullah SAW akan marah kepada mereka dan mereka akan mendapat hukuman. Dan mereka tahu perkara itu, tuan-tuan, dan mereka orang yang beriman pada Allah. Mereka tak bermasalah, tuan-tuan, mereka tak kisah dengan apa jua bentuk natijah ataupun apa yang mereka akan alami, tetapi mereka tetap dengan mengeluarkan perkataan yang benar. Mereka tak berdusta. Bukan mudah, tuan-tuan, ni nak mengeluarkan perkataan yang benar ni, nak sentiasa jujur ni, tuan-tuan, memang bukan mudah. Ia memang satu bentuk ujian berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah taufik agar kita dapat senantiasa berusaha untuk jujur dalam kehidupan, dalam perkataan, apa jua bentuk keadaan kita, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk terus jujur, insya-Allah, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seterusnya, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kaedah yang ke-22 yang dinukilkan daripada surah Yusuf ayat yang ke-90. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Maka Yusuf AS menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah SWT telah melimpahkan kurnia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, kaedah ini merupakan kaedah
yang muhkam, yang jelas, juga berkaitan dengan masalah berkaitan interaksi di antara Allah Ta'ala dan juga makhluknya, begitu juga sebaliknya, di antara makhluk Allah Ta'ala dan juga Allah Ta'ala. Hadirin, kaedah yang juga menunjukkan Allah Ta'ala sentiasa akan menghargai hambanya, walaupun manusia yang lain tidak menghargainya. Seperti mana yang dinukilkan perkataan ulama salaf, tuan-tuan rahmati Allah, berkaitan dengan perkara ni. Kaedah yang menunjukkan Allah Ta'ala sentiasa akan menghargai hambanya walaupun manusia yang lain tidak menghargainya. Ia merupakan perkataan siapa, tuan-tuan? Perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Ataupun perkataan ulama salaf yang lain, tuan-tuan. Baik. Kemudian bantuan Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan cerita tadi yang kita sebutkan, berkaitan dengan cerita dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-88 hingga ke ayat ke-90. Allah SWT berfirman, Allah Ta'ala rakamkan kisah ni, tuan-tuan. Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjah. فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui keburukan ataupun kejahatan yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan kamu itu? Maka mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Maka Yusuf AS menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melimpahkan kurnianya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara kisah yang kita kena usaha untuk hadam, tuan-tuan, kisah untuk kita hayati, tadabburi, iaitu kisah berkaitan dengan Nabi Yusuf AS dan juga keluarga Nabi Yusuf, yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah Yusuf, yang Allah Ta'ala nyatakan merupakan ahsanul qasas, di antara kisah yang terbaik, tuan-tuan. Seingat saya, kekanda saya Ustaz Yusuf, tuan-tuan, ada siri tadabbur surah Yusuf kan, tuan-tuan kena ikuti. Dan kita semula, saya pun kena join, tuan-tuan, ni untuk sama-sama ambil manfaat yang banyak daripada apa yang disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita mentadabbur surah Yusuf ni, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, memang banyak manfaat, tuan-tuan, yang kita boleh pelajari, yang kita boleh ambil iktibar, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Ia merupakan kisah yang sangat terbaik yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, yang di dalamnya mengandungi kisah berkaitan dengan interaksi di antara keluarga, tuan-tuan. Apa di antara perkara-perkara yang kita boleh praktikkan dalam keluarga kita, apa yang kita boleh usahakan yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita, interaksi kita dengan anak-anak kita. Kemudian bantuan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa bersama dengan Allah SWT, tuan-tuan, dalam keadaan diuji dengan masuk penjara, tuan-tuan, Nabi Yusuf AS, kemudian Allah Ta'ala angkat menjadi gubernur, tuan-tuan, dalam keadaan disisihkan, dalam keadaan diuji oleh Allah SWT dengan pelbagai ujian demi ujian, tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi Yusuf AS dengan kemampuan dapat menakwilkan mimpi. Itu di antara bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf AS, dan banyak lagi, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka setelah ni, tuan-tuan, kita usahakan insya-Allah untuk sama-sama istiqamah konsisten dengan mentadabburi Al-Quranul Karim, insya-Allah. Baik, hadirin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekhul Islam rahimahullahu taala menyatakan bahawa tatkala beliau rahimahullah memberikan komentar ataupun ta'liq terhadap kaedah ni yang terdapat dalam surah Yusuf. Subhanallahil azim. Kata Syekhul Islam rahimahullah, sesungguhnya Nabi Yusuf AS setelah beliau dizalimi, beliau AS diberikan ujian dengan adanya orang yang mengajak beliau untuk melakukan perbuatan keji. Dan orang ini, tuan-tuan dirahmati Allah, merayu beliau agar melakukan perbuatan keji tersebut. Maka beliau meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, yang hanya Allah Ta'ala yang mampu beliau, tuan-tuan,
mampu membantu beliau alaihissalam. Pada masa yang sama Nabi Yusuf alaihissalam tetap berpegang teguh kepada agama Allah dan beliau alaihissalam memilih penjara daripada melakukan perbuatan keji tersebut, seperti mana yang kita ketahui dalam kisah di dalam surah Yusuf. Allah Ta'ala uji Nabi Yusuf alaihissalam dengan pelbagai bentuk ujian, tuan-tuan. Ujian demi ujian. Satu ujian, ujian yang seterusnya, ujian yang seterusnya, ujian yang seterusnya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, bersabar atas segala ujian. Walaupun kita katakan kita tak akan mampu menghadapi ujian tersebut, tuan-puan, jika Allah uji kita. Pastilah, tuan-puan, itu para rasul. Dan pasti, tuan-puan, kita pun Allah Ta'ala uji kan dengan pelbagai ujian. Dan memang inilah di antara sunnatullah dekat muka bumi ini. Orang-orang yang beriman pada Allah, orang-orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala senantiasa akan uji mereka. Bahkan ujian merupakan di antara salah satu bentuk tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, tuan-tuan. Makin hebat ujian, makin dekat seorang hamba itu kepada Allah, maka akan makin hebatlah ujian yang Allah berikan kepada mereka. Buktinya apa, tuan-tuan? Buktinya apa? Rasulullah SAW yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang merupakan juga penghulu para Nabi Ulul Azmi. Nabi SAW sebut dalam hadis apa, tuan-tuan? Nabi adalah Rasul ataupun Nabi Allah, bahkan manusia Allah Ta'ala uji dengan ujian lebih besar, yang paling besar yang Allah Ta'ala pernah uji kepada manusia lain. Dan para anbiya pun, tuan-tuan rahmati Allah, ada di antara mereka yang termasuk di kalangan para anbiya ulul azmi, yang Allah Ta'ala uji dengan ujian yang begitu besar, tuan-tuan rahmati Allah. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua dapat menghadapi ujian dan dugaan yang Allah uji kita, tuan-tuan, dengan mudah, dengan berjaya insya-Allah. Dan inilah di antara sunnatullah, tuan-tuan, kepada kita sebagai orang yang beriman pada Allah, akan senantiasa diuji. Sampai bila kita akan diuji, tuan-tuan? Sampai bila kita akan diuji? Sehingga kita bertemu dengan Allah SWT. Semoga Allah SWT memudahkan kita dapat menghadapi segala ujian ini, insya-Allah. Selesai satu ujian, tuan-tuan, akan ada ujian yang lain. Selesai satu ujian, akan ada ujian yang lain. Sampai bila akan diuji? Sampai kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk kita terus bertakwa, untuk kita terus bersabar, insya-Allah. Kemudian, di antara bentuk aplikasi yang lain, tuan-tuan, berkaitan dengan kaedah ni juga adalah disebutkan berkaitan dengan kisah-kisah para ulama salaf menghadapi ujian dan cubaan semasa hidup mereka, tuan-tuan rahmati Allah. Di antara yang Allah Ta'ala berikan ujian dan dugaan yang besar, tuan-tuan, adalah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, yang dikenali sebagai Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan. Mengapa digelar Syekhul Islam? Sebab memang beliau di antara insan yang memang layak digelar Syekhul Islam. Sebab apa, tuan-tuan rahmati Allah? Sebutlah apa jua bentuk ilmu berkaitan dengan agama ni, tuan-tuan, semuanya ada penulisan yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan beliau. Apabila cerita berkaitan dengan Syekhul Islam ni, tuan-tuan, sangat dekatlah dengan saya, sebab kajian master saya, tuan-tuan, berkaitan dengan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga peringkat Doktor Falsafah pun, tuan-tuan rahmati Allah, di antara pemikiran utama yang saya rujuk pun di antara adalah pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan bila mana dalam pengajian tu, tuan-tuan rahmati Allah, kita akan membaca kisah biografi beliau, kita akan membaca kitab-kitab karangan beliau, tuan-tuan, subhanallah. Memang apabila kita membaca biografi, membaca kitab-kitab beliau, tuan-tuan, taklah semua, tapi banyak kitab-kitab yang kita rujuk. Bukanlah khatam, tuan-tuan, kita baca sikit-sikit, subhanallah. Memang Syekhul Islam ni, subhanallah, memang sangat layak digelar Syekhul Islam. Apabila kita baca biografi, tuan-tuan rahmati Allah, biografi beliau, tuan-tuan, subhanallah, memang beliau di antara insan yang Allah Ta'ala mudahkan mempraktikkan kaedah Quran ini, iaitu bertakwa dan juga bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Dan sebenarnya Allah Ta'ala memudahkan beliau, tuan-tuan, di antara kemuliaan beliau rahimahullahu ta'ala, Allah Ta'ala memudahkan kitab-kitab tulisan beliau, tuan-tuan, yang menunjukkan di antara keberkatan, sehingga kini dijadikan rujukan utama di antara para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah ummah. Baik, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahawa keutamaan takwa dan sabar, setiap kebaikan di dunia dan di akhirat akan diperolehi oleh mereka yang bertakwa dan juga bersabar. Kemudian disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Muyassar, sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar terhadap ujian, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan pahala kebaikan, sebaliknya Allah Ta'ala akan membalasnya dengan sebaik-baik
pembalasan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan keutamaan untuk bersabar dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Dr. Umar hafizahullah taala menukilkan beberapa ayat Al-Quran berkaitan perintah untuk bersabar tuan-puan dan juga bertakwa. Di antaranya tuan-puan boleh salin surah Al-Imran ayat yang ke-120. Surah Al-Imran ayat ke-120 Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Dalam ayat berkaitan dengan peristiwa peperangan Uhud, tuan-tuan rahmati Allah, dalam surah Al-Imran ayat 120 juga, yang merupakan kisah berkaitan dengan ayat tu. Ayat tu juga merupakan kisah berkaitan dengan peperangan Uhud. Kemudian dalam surah Al-Imran juga ayat 124 hingga 125 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan daripada langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bersiap sedia dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, nescaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dalam ayat yang lain, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-186, Allah berfirman, la tublawunna fi amwalikum لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Kamu sesungguhnya akan diuji terhadap harta kamu dan juga diri kamu, dan kamu sesungguhnya akan mendengar daripada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati kamu. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sabar, kebanyakan ayat dalam Al-Quran akan digandingkan dengan bertakwa. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah bersabar terhadap segala bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para anbiya, para rasul, tuan-tuan, dan Nabi SAW memberikan anjuran ataupun panduan kepada kita dalam permasalahan menghadapi apa juga bentuk ujian ni, tuan-tuan. Kita kena lihat orang yang berat lagi ujiannya berbanding kita. Ketahuilah apa juga bentuk ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah ramai lagi di antara manusia yang lain, hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, yang Allah Ta'ala uji dengan ujian yang lebih besar. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan, jika kita mengaku kita beriman pada Allah, jika kita mengaku untuk berusaha mendakwahkan diri kita, mendakwa diri kita di antara hamba Allah yang beriman dan juga di antara pengikut setia Nabi SAW dan juga para sahabat, kita kena ketahui bahawa jalan-jalan yang akan kita tempuh penuh liku dan ranjau, tuan-tuan. Itu juga di antara perkataan ulama salaf yang diberikan, yang merupakan nasihat sangat bermanfaat untuk kita, tuan-tuan. Ketahuilah jalan-jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah di kalangan orang-orang terdahulu penuh dengan ujian dan dugaan yang berliku-liku, tuan-tuan. Apabila kita mengatakan kita merupakan orang yang bersedia untuk menjadi pengikut-pengikut mereka, kita kena bersedia juga dengan ujian dan dugaan yang sama. Kita usahakanlah untuk mempraktikkan takwa dan juga sabar dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, tuan-tuan rahmati Allah, barang siapa yang dimuliakan Allah Ta'ala dengan ketaatan kepadanya, maka mereka adalah orang yang paling mulia. Seperti mana kesimpulan yang kita sebut berkaitan dengan kaedah yang pertama kita kongsikan pagi tadi, yang awal tadi. Kemudian yang kedua, kemuliaan sebagai seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan sentiasa melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tuan-puan, saya sebutkan perkara ini semula sebab apa? Inilah di antara maksud takwa yang dijelaskan oleh para ulama. Apa maksud takwa? Salah satu maksud takwa, tuan-puan, adalah kita berusaha untuk mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu di antara bentuk takwa kepada Allah. Ya, keutamaan bagi mereka yang senantiasa berusaha untuk bersabar dengan segala ujian. Hadirin, sabar ni bukan mudah. Sabar ni bukan mudah, tuan-tuan. Tapi beruntunglah bagi mereka yang Allah Ta'ala mudahkan, termasuk di kalangan orang-orang yang bersabar. Bagi orang yang diuji, tuan-tuan, ni, di antara nasihat yang terbaik adalah untuk bersabar.
Walaupun orang yang diuji itu akan kata, kamu mudahlah, kata sabar, sabar, sabar kan. Saya yang menanggung ni. Memanglah tuan-puan, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Naam, tapi itulah nasihat yang terbaik kepada orang yang diuji. Dan sebenarnya nasihat itu untuk kita semua tuan-puan. Sebab apa? Kita senantiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mudahkan kita dapat mempraktikkan takwa dan sabar tatkala Allah uji kita tuan-tuan. Seperti mana para rasul, para anbiya, para salihin, salafun salih. Sebab itulah bila mana kita mentadabburi Al-Quranul Karim, bila mana kita membaca kisah para anbiya, para rasul, kisah-kisah para sahabat, ujian-ujian kepada orang yang saleh ni tuan-tuan, maka kisah-kisah ni tuan-tuan yang merupakan kisah-kisah yang benar, kisah-kisah bukan kisah-kisah panglipur lara tuan-tuan ni, bukan kisah-kisah dusta, tak, ini kisah-kisah yang benar yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, yang dirakamkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang dirakamkan dalam kisah-kisah para sahabat Nabi, yang dikumpulkan oleh para ulama. Kisah-kisah inilah tuan-puan yang merupakan hiburan dan juga kekuatan bagi hati-hati kita. Tuan-puan, kita akan diuji tuan-puan. Bila Allah uji kita tuan-puan, salah satu usaha kita untuk kita menguatkan hati dan jiwa kita, bagaimana? Tadabbur Al-Quranul Karim. Tadabbur sunnah Nabi SAW. Tadabbur kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu. InsyaAllah hati dan jiwa kita akan lebih kuat dan tenteram tuan-puan. Hatta Nabi SAW tuan-puan dirahmati Allah. Allah Ta'ala ceritakan kisah-kisah para anbiya. Dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Kisah-kisah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi dalam keadaan berperingkat tuan-puan yang dirahmati Allah. Ia juga merupakan salah satu sebab kekuatan dan hiburan kepada Nabi SAW daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak hiburkan Nabi, nak memberikan kekuatan kepada Nabi bahawasanya ujian yang kamu hadapi, berapa besar ujian yang kamu hadapi, sebenarnya ia merupakan juga ujian yang Allah Ta'ala telah berikan kepada para rasul yang terdahulu. Nabi SAW tuan-puan, ini kan pula kita. Ya? Bila kita nak mencari kekuatan tu tuan-puan, dekatilah Al-Quran. Al-Quran merupakan vitamin yang paling ampuh tuan-puan. Ubat yang paling manjur, ubat yang paling menjadi sebab kesembuhan tuan-puan untuk penyakit jiwa dan hati kita, Al-Quranul Karim. Sama-sama tuan-puan, insya-Allah kita dekat kepada Al-Quran dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah mudahkan menjadi di antara pencinta Al-Quranul Karim. Akhirnya tuan-puan rahmati Allah, Allah Ta'ala tidak akan sesekali menyia-nyiakan hamba-hamba ni yang sentiasa berserah kepadanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam suratul Insyirah Allah Ta'ala nyatakan bantuan Allah Ta'ala tuan-puan ni. Di sebalik kesulitan ada kesenangan. Di sebalik kesulitan ada kesenangan tuan-puan. Yang paling penting adalah bagaimana untuk kita sabar, bagaimana untuk kita bertakwa, bagaimana untuk kita bertahan dengan apa juga bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat insya-Allah. Mudah-mudahan beberapa kaedah yang kita kongsikan pada pagi ini tuan-puan bermanfaat. Khasnya untuk diri saya yang menyampaikannya, mohon doa daripada tuan-tuan puan-puan, semoga saya, keluarga saya insya-Allah dapat mengamalkan apa yang kita sama-sama pelajari pada pagi ini. Semoga tuan-tuan puan-puan juga dapat beroleh sesuatu yang bermanfaat insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik hidayah taufik, dapat beramal, dapat menyampaikan, dapat mempraktikkan apa yang kita pelajari pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Tuan-tuan puan-puan ada persoalan? Silakan jika ada. Jelas ke tuan-puan yang dirahmati Allah? Boleh faham insya-Allah? Barakallahu fikum. Ustaz, jelas Okay. insya-Allah. Alhamdulillah. Ada sebarang persoalan ke? Nak tanya? Okay. Nak tanyalah Ustaz satu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam Islam ada hukum karma. Baik. Ataupun sebab maknanya kita buat baik dibalas baik, ya, kita buat jahat itu mohon nak Ustaz jelaskan ya. Baik, terima kasih Puan Azia. Terima kasih ya. Hadirin, pertama sekali tuan-puan, dalam Islam tak ada istilah hukum karma. Maksud apa? Karma ni tak ada. Karma ni tak ada dalam Islam tuan-puan ni. Hatta karma tu pun bukan asal daripada Islam. Allahul musta'an. Hadirin boleh search berkaitan dengan hukum karma ni tuan-puan ni, dan kita sebagai mukmin, sebagai muslim, kita jangan biasa ataupun menggunakan perkataan hukum karma ni tuan-puan ni, sebab hukum karma ni tak ada. Yang ada hukum Allah Azza wa Jalla. Yang ada hukum ataupun kita katakan hukum Allah Ta'ala, hukuman Allah Ta'ala itu yang terbaik. Karma ni tuan-puan tak ada.
karma ni berasal daripada, bukan daripada Islam, karma, hukum karma. Baik. Cuma mungkin kita sebutkan berkaitan dengan hukum berbuat baik dibalas dengan baik, berbuat balas dibalas dengan jahat ataupun hadirin. Dalam Islam secara umum, tuan-puan rahmati Allah, memang ada keadaan-keadaan tertentu, tuan-puan, memang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal dengan kebaikan, maka dia akan dapat balasan dia. Barang siapa yang beramal dengan keburukan, dia akan dapat balasan dia. Cuma tuan-puan rahmati Allah Taala, dalam keadaan yang lain, dalam keadaan yang lebih luas daripada itu, sebagai contoh ujian dan dugaan ataupun kesusahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya, tuan-puan, ia bukan merupakan bentuk balasan atas kesalahan mereka ataupun bentuk kesalahan ataupun dosa yang mereka lakukan ataupun kejahatan yang mereka lakukan. Tidak, tuan-puan. Bahkan itu merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala uji hamba-hamba Allah yang beriman. Dalam Islam, tuan-puan, kita kena memahami bahawasanya apa jua bentuk musibah ataupun apa jua bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ia bukan salah satu tanda kita ni jauh daripada Allah ataupun balasan atas dosa dan maksiat yang kita lakukan, tuan-puan. Tidak. Dan saya pun dah sebutkan di awal tadi rasanya, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka lah orang yang paling Allah Ta'ala uji dengan ujian dan kesusahan. Dan mereka juga adalah orang yang paling Allah Ta'ala cintai, tuan-puan. Maka kita katakan, tak semestinya bila mana kita diuji dengan ujian dan juga kesusahan dan juga dugaan, tuan-puan, itu bukan tanda kita melakukan dosa dan kesalahan. Bahkan sebaliknya, tuan-puan, mungkin itu di antara tanda Allah Ta'ala nak angkat darjat kita di sisi Allah. Cuma pada masa yang sama, bukanlah bermaksud untuk kita senantiasa mendedahkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, tuan-puan. Dan memang dalam keadaan-keadaan tertentu, tuan-puan, apa jua bentuk dosa dan maksiat yang kita lakukan ataupun kesalahan, apatah lagi berkaitan dengan sesama manusia, tuan-puan rahmati Allah, kita memang diancam untuk akan dapat perkara yang sama. Cuma dalam Islam kita diperintahkan untuk bertaubat dan beristighfar, pada masa yang sama diperintahkan Allah untuk memohon kemaafan atas kesalahan yang kita lakukan. Itu di antara beza-beza secara asas, tuan-puan, secara umum yang saya boleh sebutkan. Cuma memang cantik ataupun terima kasih Puan Azia sebab tanya soalan yang baik itu. Tuan-puan, kita jangan biasakan sebut hukum karma apa semua itu, tuan-puan. Ini sebab ia bukan daripada Islam pun. Islam ada hukuman Allah Ta'ala. Ataupun kita katakan qada dan qadar Allah Ta'ala. Ataupun kita boleh sebutkan topik berkaitan dengan al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman dengan qada dan qadar Allah, sama ada yang baik dan juga yang buruk. Wallahu ta'ala alam bissawab. Boleh Puan Azia, jelas tak? Ya, jelas Ustaz. Ya, sebab kadang-kadang biasa dengar orang bercakap hukum karma, Betul. hukum karma, ya. Betul, benda Itu tu yang memang nak tanya Ustaz, ya. benda tu memang mungkin sebab kebiasaan dituturkan, tuan-puan. Setelah ni, tuan-puan, kita sama-sama usahakan jangan tuturkan macam tu. Kita sebutkan qada dan qadar Allah Ta'ala sebagai contoh. Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sebut berkaitan dengan karma ni, tuan-puan, bukan daripada Islam. Ya, wallahu ta'ala alamu bisawab. Okey, satu lagi Ustaz. Okey, bila Allah menguji kita satu-satu ujian, kita boleh dapat tahu ke sama ada itu satu kifarah ataupun satu opposite kifarah apa? Satu kifarah ataupun satu kemuliaan yang Allah nak berikan pada kita. Kita boleh tahu ke Ustaz? Baik. Itu saja. Okey Ustaz. Rahmati Allah. Nak ketahui secara pasti itu, tuan-puan, kita pun tak tahulah sebab ia merupakan satu perkara yang kita katakan bersifat dengan qadar Allah Subhanahu Taala, kan. Ia perkara yang ghaib. Cuma hadirin yang dirahmati Allah Taala, panduan kepada kita adalah untuk senantiasa berusaha berbaik sangka dengan Allah. Hadirin ni praktik bersama-sama insya-Allah. Kita berbaik sangka dengan Allah. Apa jua bentuk ujian dan dugaan, tuan-puan, kita berbaik sangka dengan Allah. Kita kena anggap itu kemuliaan daripada Allah. Kita dan tak ada masalah pun, tuan-puan, kita kena anggap, dan ia juga merupakan hakikat sebenarnya. Bila Allah Taala uji kita dengan ujian, musibah, kesakitan, tuan-puan, ia merupakan satu bentuk maghfirah, kifarah juga untuk kita sebenarnya. Dan ia datang dalam dua keadaan, tuan-puan. Kedua-duanya kita akan dapat. Kemuliaan pun kita akan dapat, kifarah pun kita akan dapat. Tapi pada masa yang sama kena ada sifat berbaik sangka dengan Allah Taala. Kan doa Nabi SAW, Nabi ajar kepada kita, tuan-puan, bila mana kita ziarah orang sakit, kita kena doakan mereka apa?
syafaqallahu wa afak sebagai contoh, ataupun syafakillahu wa afak, ataupun syafakumullahu wa afakum. Semua Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada kamu, memberikan kemaafan kepada kamu. La ba'sa tahurun insyaAllah. Ini di antara doa Nabi SAW. Tidak mengapa, pembersih dosa insyaAllah. Hatta Nabi SAW sebut dalam hadis, tuan-tuan, kalau kita lalu satu jalan, terpijak satu duri, rasa sakit, tuan-tuan, itu pun di antara bentuk kifarah ataupun maghfirah, pembersih dosa buat kita. Maka apa juga bentuk keadaan ujian musibah, tuan-tuan, kita kena anggap ia merupakan satu bentuk kemaafan dan juga kemuliaan dua-dua, tuan-tuan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Boleh insya-Allah detail ni tuan-puan, insya-Allah tuan-puan boleh tanya ke kanda saya, Al-Fadhil Ustaz Piyu Yusuf, insya-Allah. Hayyakumullah, barakallahu fikum. Ustaz, rasanya yang tahu benda tu kifarah atau kemuliaan adalah diri kita sendiri juga kan Ustaz, ya? Betul. Lain, ya, kita sendiri yang boleh tahu kan. Sebab itulah kita kena anggap benda tu dua-dua lah sebagai mukmin kan. Dan bila mana kita berbaik sangka dengan Allah, kita berharapkan ia merupakan satu bentuk kedua-dua je lah. Mulia pun kita dapat, pengampunan pun kita dapat, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita insan. Kita harap apa juga bentuk kesusahan, ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, mudah-mudahan itu semua bentuk Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala nak bersihkan kita. Pada masa yang sama, ia merupakan satu bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Dan tuan-puan, kita jangan cerita kita punya keaiban, ya? Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada orang lain. Tak perlu, tuan-puan, ya? Tak perlu nak cerita. Kan Allah Ta'ala dah tutup keaiban kita, kesalahan kita. Kenapa kita nak dedahkan, tuan-puan? Hatta cuma dalam keadaan-keadaan tertentu lah, tuan-puan, boleh. Ya? Adapun secara umum dalam program-program motivasi ke, kena cerita ke, tak perlu, tak perlu. Benda tu di antara perkara yang sekarang ni pun para ulama kita kerap ingatkan kepada kita. Di antara program-program motivasi yang tak patuh syariah, tuan-puan, bila mana meminta audiens untuk cerita keaiban, kesalahan kepada orang lain di hadapan orang ramai, tak perlu, tuan-puan, tak perlu. Wal'iyadzu billah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Saya rasa setakat itu kot, insya-Allah. Jazakumullah khairan, tuan-puan, ala husni istima'ikum. Terima kasih atas perhatian tuan-puan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khair khalqi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.